Okey, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Okey, hari ini kita akan berfokus mengenai pengurusan panitia. Pengurusan panitia ni sebenarnya adalah kerja buat kita sebagai seorang ketua panitia lah. Dan apabila ada standard 3 ni, sebenarnya tugasan sebagai pengurusan panitia itu, sebagai ketua panitia itu lebih jelas dan nyata berbanding sebelum ini berfile-file sehingga ada sekolah yang 12 file dia perlu disediakan oleh ketua panitia. Jadi jika diikutkan, kita ulang kaji sedikit. File kerja buat ketua panitia ini hanya 4 sahaja dan salah satu daripadanya adalah 3.1.23 iaitu program peningkatan pencapaian murid diurus secara profesional dan terancang. Maksudnya di sini macam mana kita mau mengurus program-program untuk murid-murid di sekolah kita untuk subjek kita masing-masing lah. Okey, jadi ini adalah borang yang dilihat oleh rakan guru setahun sekali selalunya, iaitu di sini kita boleh nampak tahap kualiti tindakan kita sebagai seorang ketua panitia. Jadi di sini kerja buat di sini kita akan nampak tindakan di sini iaitu yang pertama merancang program menjurus ke arah peningkatan ilmu dan kemahiran. Yang kedua melaksanakan program yang menjurus ke arah peningkatan ilmu dan kemahiran. Kemudian menilai keberkesanan program dan seterusnya mengambil tindakan susulan. Jadi di dalam tahap tindakan ini terletaknya perancangan, P, D, do iaitu melaksanakan, C, check iaitu menilai dan PDCA, action maksudnya mengambil tindakan susulan. Jadi sebenarnya di setiap kerja buat, empat kerja buat ketua panitia itu ada PDCA di situ tanpa disedari oleh kita sebagai seorang ketua panitia, dan di mana yang menilai tahap kualiti pengurusan kita adalah di kawasan ini, nampak? Okey, kita terus tengok yang keempat ni. Kalau kita ingin mendapat kualiti 4, yang pertama adakah berfokus kepada isu pembelajaran keperluan murid. Yang kedua, adakah mengambil kira tahap keupayaan potensi. Yang ketiga, adakah menyeluruh melibatkan murid di semua tingkatan atau darjah ataupun secara berterusan ataupun berkala. Okey, selalunya sebagai ketua panitia kita gagal di kawasan menyeluruh kerana kalau untuk subjek matematik contohnya lebih berfokus kepada darjah 6. Tapi macam RBT ni lagilah kan, bukan subjek peperiksaan besar umum. Kadang-kadang diambil sambil lewat saja oleh kita. Jadi di sini ingin saya jelaskan bahawa setiap subjek memang harus ada peningkatan. Maksudnya apa yang kita mahu murid kita, apa aktiviti ataupun apa program yang ingin kita berikan kepada murid-murid kita untuk subjek ini sendiri, daripada untuk RBT darjah 4, 5 dan 6, dan untuk subjek yang lain dari darjah 1 hingga ke darjah 6. Maksudnya harus melibatkan keseluruhan murid jika kita ingin mendapat kualiti 4, dan semestinya bukan hanya berkala, mestilah secara berterusan. Okey, mari terus kita tengok. Okey, ini yang telah direngkaskan lebih mudah untuk dilihat oleh rakan-rakan ketua panitia. Ini contoh sahaja ya rakan-rakan. Mungkin di kawasan eviden ini boleh bertambah bergantung apa yang kita buat di sekolah. Seperti yang saya nyatakan tadi bahawa untuk program peningkatan pencapaian murid diurus secara profesional dan terancang ini ada 4 tindakan yang harus dilakukan, P, D, C, A. Maksudnya merancang, melaksana, menilai dan mengambil tindakan susulan. Jadi dari segi merancang di sini kita ada kerja buat kita yang harus kita sediakan ataupun evidennya, takwim, jadual panitia, dan yang paling penting adalah minit mesyuarat. Okey, untuk minit mesyuarat ni kita telah bincangkan di dalam 3.1.2.1 dengan lebih detail. Maksudnya apa saja program atau apa saja yang ingin kita lakukan sepanjang tahun itu seharusnya ada di dalam minit mesyuarat yang pertama yang kita nyatakan dan kita bincangkan bersama dengan ahli panitia dengan jelas. Okey, ini contoh-contoh lah
untuk penulisan eviden untuk tindakan headcount panitia boleh juga dimasukkan. Kemudian apabila sampai ke tahap melaksanakan kertas kerja contohnya, jadual kelas tambahan mungkin, laporan senarai kehadiran, laporan program teknik menjawab, laporan program kelas tambahan, ataupun apa saja yang berkaitan dengan melaksanakan. Tidak semestinya apa yang disenaraikan di sini. Ini hanyalah sebagai contoh eviden, sebagai maksudnya boleh dijadikan contoh oleh rakan-rakan, boleh ditambah yang lain kalau bersesuaian atau berkaitan. Yang ketiga, menilai keberkesanan. Kita boleh menilai dengan menggunakan laporan program, menggunakan analisis, menggunakan Google Form. Tidak disenaraikan di sini kan, boleh juga menggunakan program borang rumusan, penilaian program. Apa yang mudah untuk rakan ketua panitia melakukan penilaian keberkesanan program dan akhirnya mengambil tindakan susulan. Kita melakukan plan intervensi, borang tindakan susulan dan penambahbaikan setiap program. Ini adalah contoh-contoh eviden atau kerja buat yang dilakukan oleh kita sebagai ketua panitia. Namun di sini ingin saya tunjukkan bagaimana cara kita merancang. Selalunya rakan-rakan kalau kita perasan, saya sendiri pun pernah jadi ketua panitia, saya suka copy and paste tahun lalu jika bersesuaian. Tidak juga bersalah jika kita copy and paste jika masih relevan untuk dilaksanakan program itu pada tahun yang kemudiannya. Dan adakah program yang kita lakukan itu berdasarkan perbincangan bersama ahli panitia atau adakah dari idea ketua panitia sendiri? Seharusnya pada pendapat saya program panitia ini, peningkatan profesional ini, oleh kerana melibatkan semua murid, kita harus mengambil kira pendapat daripada rakan-rakan kita. Melainkanlah kalau kita seorang kan. Jadi kita fokus lagi kembali apa yang kita ingin lakukan untuk program peningkatan ini, peningkatan pencapaian murid ini mestilah berfokus kepada isu pembelajaran atau keperluan murid. Contohnya, kalau RBT kan, kenapa masih ramai murid tidak boleh melakar? Maksudnya pada tahun sebelumnya itu kita dapati darjah 4, darjah 5, darjah 6 melakarlah paling sukar dilakukan oleh anak-anak murid kita. Jadi mungkin daripada itu kita boleh mencari intervensi untuk menyelesaikan permasalahan itu dan itulah yang boleh dijadikan sebagai program peningkatan murid. Maksudnya berfokus kepada isu pembelajaran. Dan mengambil kira tahap keupayaan potensi dan lagi satu macam saya katakan tadi bahawa mestilah secara menyeluruh melibatkan murid di semua tingkatan atau di semua darjah iaitu untuk RBT 4, 5 dan 6 dan secara berterusan iaitu mungkin daripada bulan Februari atau bulan Januari hinggalah bulan November. Ini yang paling agak sukar untuk dipahami oleh rakan-rakan MLT ya. Macam mana proses merancang aktiviti panitia ini dilaksanakan. Kita sepatutnya macam selalunya, macam saya juga pernah jadi ketua panitia, pernah saya syok sendiri. Maksudnya saya tidak berdasarkan plan strategi sekolah. Maksudnya saya ikut kepala saya saja apa yang saya mau lakukan untuk murid di sekolah saya. Maksudnya saya sudah tentukan program tapi saya tidak melihat berdasarkan plan strategi sekolah. Sepatutnya saya harus melihat plan strategi sekolah yang telah dibuat oleh kita punya SLT. Maksudnya untuk panitia ini kita merujuk kepada perancangan strategik yang berkaitan dengan akademik lah. Maksudnya daripada PK1 iaitu contoh plan strategik sekolah ini isunya mencerminkan akademik. Matlamat strategik sekolah ini adalah memperkasakan pengurusan kurikulum, meningkatkan peratus MTM dalam periksaan awam UPSR, meningkatkan peratus MTM dalam semua mata pelajaran tahap 2, meningkatkan peratus menguasai TP 3 dan PBD bagi semua mata pelajaran untuk murid tahap 1, memantapkan pelaksanaan reformasi pentaksiran. Jadi di sini bukan semua tidak semestinya semua kita ambil daripada isu yang diketengahkan di dalam plan strategi sekolah. Kita boleh pilih salah satu atau 2 atau 3 daripada matlamat strategik yang telah ditentukan oleh sekolah.
Apa yang ingin kita capai. Okey, jadi contohnya, okey, untuk penelitian ini, dia telah memilih isu pencapaian menguasai tahap minimum. Di mana? Isu pencapaian tahap minimum. Okey, meningkatkan peratus menguasai tahap minimum MTM lah, maksudnya meningkatkan peratus MTM dalam semua mata pelajaran pada tahap 2. Maksudnya dia mengambil daripada isu yang 1.3 ini untuk melaksanakan program. Daripada dia ambil daripada plan strategi sekolah, nampak? Dimasukkan ke dalam isu penelitian. Maksudnya daripada isu yang diambil daripada plan strategi itu diambil oleh ketua penelitian dan di situlah menghasilkan beberapa program. Macam di sini, melalui isu pencapaian menguasai tahap minimum ini, maka lahirlah program pemantapan. Ini adalah penelitian matematik lah. Pemantapan penggunaan sipir petak murid darjah 2 hingga darjah 6. Program yang kedua, pemantapan asas tambah tolak dan bahagi murid darjah 1 hingga darjah 6. Dan yang ketiga, bengkel teknik menjawab UPSR fasa 1. Maksudnya, selalunya kalau kita perhatikan program selalunya berfokus kepada UPSR, bengkel teknik menjawab, kelas tambahan, betul. Tetapi kita lupa untuk melihat perkara-perkara yang penting, yang lebih kita harus fokuskan dalam isu pembelajaran. Contohnya macam masalah sifir di sekolah. Kenapa kita tidak jadikan isu itu untuk kita selesaikan dan kita jadikan dia program peningkatan murid di sekolah. Jadi, untuk yang tabel ini bergantung kepada sekolah lah, macam-macam bentuk tabel sebenarnya yang bersesuaian. Kalau kita nampak di sini tabel yang digunakan oleh penelitian ini, okey, contohnya yang pertama, program pemantapan penggunaan sipir petak murid darjah 2 hingga darjah 6. Objektif murid berjaya menggunakan sipir petak dengan baik. Tanggungjawab semua guru matematik. Tempoh Januari hingga November. Maksud sepanjang tahun. Kos sumber PCG. TOB tidak pernah dilaksanakan. Kalau sekiranya pernah dilaksanakan, kita boleh letakkan di sini peratus. Peratus. Selalunya peratus lah TOV-nya. ETR, maksudnya kalau ada peratus di sini, maksudnya kalau di sini 50% saja berjaya, mungkin di sini kita boleh letak 100% atau 90%. Dan apa indikatornya? Melalui kad sipir yang diberikan kepada murid. Maksudnya itu telah kita tentukan sebagai yang telah kita bincangkan di dalam panitia. Okey. Jadi di sini saya rasa agak jelas penerangan yang saya berikan kepada rakan-rakan sekalian. Jika ada soalan boleh tanya kepada saya. Okey? Okey. Itu tadi maksudnya saya hanya memberikan satu isu. Mungkin kita boleh juga ambil isu kalau macam subjek subjek yang lain, contohnya BM, Sains, BI yang ada tahap 1, boleh ambil isu yang kedua ni. Isu kedua ni untuk melaksanakan program. Macam RBT, saya adalah SIC Unity Vet, jadi kita hanya berfokus kepada tahap 2 sahaja. Tahap 2 sahaja. Cuma contoh yang diberikan di sini adalah matematik lah. Okey? Jelas Kalau ada soalan boleh tanya kepada saya lah. Okey? Jadi contoh evidence telah ada juga saya nyatakan tadi di dalam yang mula-mula tadi, contohnya OPPM, minit mesyuarat penelitian matematik bilangan 1 contohnya. Kertas kerja teknik menjawab soalan matematik. Ini contohnya kan. Ini nama yang kita tulis evidence, penulisan evidence itu juga mesti betul. Penulisan evidence itu mesti betul. Kalau tahun 2020 kena tulis tahun 2020. Minit mesyuarat penelitian RBT bilangan 1 2020. Kertas kerja teknik menjawab soalan matematik PT3 tingkatan 3 SPM tingkatan 3 dan 5 tahun 2020. Mesti penulisan evidence itu mesti juga ditulis dengan tepat dan betul. Jadi rasanya untuk 3.1.23 ini agak jelas sudah saya sampaikan. Walau bagaimanapun jika ada soalan, rakan-rakan boleh kemukakan kepada saya. Jadi saya harap selepas ini pengurusan kerja buat untuk 3.1.23 ini boleh dilaksanakan dengan lebih teratur dan lebih baik. Semoga apa yang dikongsikan hari ini akan memberikan manfaat kepada kita bersama-sama. Segala kekurangan saya minta maaf banyak-banyak. Walau bagaimanapun insya-Allah saya akan sentiasa menambah baik maklumat-maklumat yang boleh saya kongsikan bersama rakan-rakan supaya pengurusan penelitian kita semakin lebih berkualiti dan lancar. Terima kasih.